Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Badani. Datuk Yang Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli Dewan Negara sekalian, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah menyampaikan titah ucapan baginda pada 26 Februari 2024 dan patik dengan penuh takzimnya merapat sembah, mengucapkan berbanyak-banyak syukur serta menjunjung kasih di atas titah yang berkenaan. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Yang di-Pertua Dewan Negara Yang Berhormat Senator Datuk Butang Tagal atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-20, yang juga merupakan Yang di-Pertua Dewan Negara pertama dari kumpulan orang Dayak, khususnya etnik Lun Bawang. Secara peribadi saya sendiri telah pergi ke kampung Datuk Yang di-Pertua. Bapanya Pak Tagal adalah pengusaha kepada resort dan di resortnya ada satu-satunya Apple dalam negara kita. Itu ucapkan tahniah kepada Yang di-Pertua. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Pehen Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, mantan Yang di-Pertua Dewan Negara ini yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8. Datuk Yang di-Pertua, seramai 7 ahli-ahli yang berhormat telah berbahas, mengajukan pertanyaan, isu, cadangan maupun pandangan kepada KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, serta agensi-agensi di bawah kementerian ini atau yang di bawah tanggungjawab saya, NADMA antaranya. Semasa perbahasan itu, perkara yang telah disentuh akan saya gulung dan saya akan sedaya mungkin menjawabnya. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Dengan izin Datuk Yang Pertua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tuan Abun Sui Anyit, Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Hasbi bin Muda, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail, Yang Berhormat Senator Tuan Manolan bin Muhammad, Yang Berhormat Senator Datuk Ajis Sitin, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Musafar bin Musa dan Yang Berhormat Senator Datuk Aziz bin Arifin. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Sebagai permulaan, saya ingin mengimbau mengenai isu, iaitu isu kemas, khususnya yang terfokus mengenai tabika dan taska kemas, terutamanya yang melibatkan tentang program tahfiz tabika kemas dan juga pengisian modul para tahfiz yang telah dikemaskinikan dengan sukatan pelajaran yang diuruskan oleh JAKIM dan juga oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa pihak kementerian melalui KEMAS akan terus memperbanyakkan program pratahfiz tabika KEMAS melalui pelbagai saluran untuk bukan hanya memberikan publicity yang luas, tetapi yang penting adalah dari segi menterjemahkan pelaksanaan kepada program pratahfiz ini. Dan kita sangat committed untuk melakukan pendidikan melentur buluh dari rebung ini, supaya anak-anak orang Islam diberikan pendedahan awal untuk mereka melakukan penghafazan, kerana ketika ini kita dapati soal ibadah, soal penghafazan ayat-ayat penting dalam Al-Quran mudah dihafal jika anak-anak itu
masih boleh dilentur. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan tahun lalu, program Rintis dengan penglibatan pada permulaannya seramai 100 orang pendidik masyarakat Tadbirkat Kemas. Kemudiannya program ini telah diperluaskan ke seluruh negara dan para pendidik masyarakat yang beragama Islam secara berperingkat-peringkat mulai tahun ini hingga tahun 2026 akan menterlibatkan diri mereka melalui sistem pengajaran atau pedagogi bersama-sama dengan opsi Universiti Pendidikan Sultan Idris, bersama-sama dengan Yayasan Pahang yang menyediakan modul dan penyelarasan mengenai kaedah pengajaran Al-Quran ini dengan Yayasan PINTA, PINTA. Dan antara perkara yang dilakukan termasuklah melakukan pembengkelan saringan kemahiran asas Al-Quran pendidik, kursus hafasan program Tabika Pratahfiz dan juga kursus lanjutan kemahiran asas Al-Quran. Jadi perkara-perkara yang seperti ini tentunya kita lakukan dengan hati-hati kerana kita mahu lihat dari segi jangka panjang keberkesanan tentang kaedah pengajaran dan daya ingatan untuk anak-anak yang terlibat. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Aziz Arifin meminta kerajaan menilai semula allowance kaki tangan pembantu pemaju masyarakat sukarela Kemas. Suka-cita saya maklumkan dulunya mereka ini merupakan sukarelawan atau bekerja secara sukarela. Pada peringkat awalnya mereka diberikan allowance RM400. Kemudiannya dinaikkan kepada RM500. Kini allowance mereka RM800 sebulan. Ini bukan bekerja sepenuh masa dan mereka bukan berjawatan kontrak ataupun tetap, tetapi pengambilan mereka adalah untuk membantu pemimpin-pemimpin yang pemimpin maksud saya ialah pemaju masyarakat di Kelas Kemas. Saya ucapkan selamat datang kepada Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara yang sentiasa senyum. Untuk pemaju masyarakat ini, sebagaimana saya sebutkan, kerajaan sangat prihatin terhadap kadar allowance mereka. Walaupun mungkin ada di kalangan ahli-ahli yang berhormat akan mengatakan mereka ini berada di bawah garis kemiskinan, tapi sebenarnya mereka ada pekerjaan lain ataupun ada pendapatan lain. Tapi insya-Allah dari masa ke masa kerajaan Madani pasti akan prihatin terhadap allowance yang akan dinikmati oleh mereka. Perkara yang tiga yang saya sentuh ialah mengenai MRSM Ulul Albab. Ini dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Aziz dan meminta supaya mempertimbangkan cadangan pembinaan MRSM Ulul Albab di Alu Gajah. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini, setakat ini terdapat 57 MRSM di seluruh negara. 7 daripadanya adalah MRSM Ulul Albab. Namun, kita telah mengusahakan agar semua ke-57 MRSM ini melakukan pendekatan agar pelajar-pelajar di semua MRSM ini supaya dapat menghafal sekurang-kurangnya 5 juzuk Al-Quran dalam tempoh keberadaan mereka di MRSM ini. Dan kita tahu bahawa program ini sangat berjaya kerana kita melakukan perimbangan tentang soal akademik, subjek profesional, IGCSE dan beberapa modul yang lain, tetapi semua pelajar-pelajar ini dikendaki untuk melakukan penghafalan 5 juzuk sekurang-kurangnya. Ini adalah satu kaedah dan pendekatan baru
yang kita lakukan. Kita mahu memperimbangkan soal duniawi dan ukhrawi pada pelajar-pelajar MRSM ini, ya, sebagaimana Al-Quran yang dihafal oleh timbalan yang lebih tua. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ila akhir ayat, yang menyebutkan mafhumnya lebih kurang bahawa harus ada perimbangan di antara soal duniawi dan ukhrawi. Artinya soal pembelajaran dalam sistem pendidikan moden dan juga untuk pelaburan masa harapan apabila kita tidak ada lagi di dunia. Jadi dalam keadaan ini, insya-Allah kita lakukan yang terbaik untuk pelajar-pelajar ini. Saya ingin menyentuh mengenai masyarakat orang asli yang juga ditanya di Dewan Yang Mulia ini, terutamanya oleh Yang Berhormat Senator Tuan Manolan bin Muhammad dan juga Yang Berhormat Senator Dato' Aziz bin Sitin, yang membangkitkan pelbagai isu berkenaan kesejahteraan masyarakat orang asli. Terutamanya soal bekalan air, saya ingin menyebutkan bahawa usaha-usaha untuk memberikan bekalan air kepada seluruh perkampungan orang asli telah dan sedang dilakukan serta akan ditambah, dan kita menggunakan beberapa pendekatan baru bagi menambah kemudahan ini, bukan hanya dengan izin tube well, tetapi juga menggunakan kaedah saintifik baharu, mengambil air daripada sumber ataupun punca air dan ditapis serta dibekalkan di kampung orang asli. Dan kaedah yang terbaru yang kami gunakan ialah dengan kerjasama SIRIM. Dan saya sendiri telah menggunakan sistem itu ketika banjir di Johor, di mana air banjir itu boleh ditapis dan terus boleh diminum. Untuk membuktikan pada masyarakat ketika itu, saya sendiri minum air banjir yang telah ditapis. Jadi untuk kawasan orang asli, perkara itu juga telah dilakukan dan insya-Allah akan ditambah baik. Untuk bantuan rumah orang asli, saya ingin menyatakan bahawa kaedah garis panduan dan tata cara PPRT. Muhammad Menteri, boleh mencelah? Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya ada bangkitkan berkenaan dengan isu air ini. Dia masalah dia bukan tak ada air Yang Berhormat TPM, tetapi pipe air yang ada tu dia pecah, selalu pecah. Jadi tak dibaiki dah bertahun-tahun dan menyebabkan mereka tak ada air. Bukannya masalah tak ada air, tapi pipe air banyak yang pecah dan tidak diganti baru. Seperti yang saya sebut di Kampung Paya Mengkuang, Temerloh, dan juga di Kampung Pus Iskandar Bera. Jadi sekarang ni memang mereka kesulitanlah, tidak ada air. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Yang Berhormat Ketua Pengarah JAKUA ada di sini dalam Dewan ni. Beliau mendengar. Beliau adalah orang asli. InsyaAllah saya akan pastikan minggu ni beliau akan turun ke Paya Mengkuang tu dan selesaikan masalah. InsyaAllah. Ya. Itu cara kami di KKW dan juga JAKUA. Ya. Bantuan rumah saya telah sebut bahawa garis panduannya ialah garis panduan PPRT. Sama ada membaiki rumah ataupun membina baru. Dan ini kita lakukan secara berterusan. Untuk orang asli kita juga memberikan bantuan pakaian dan peralatan persekolahan, terutamanya pakaian seragam, dan seramai 8,910 murid-murid orang asli telah menerima manfaat bantuan ini. Dan kita juga turut membantu sebagaimana Yang Berhormat ketahui. Mencelah, khidmat. Okey, pakaian seragam ni saya telah highlight. Setiap kali saya bahas. Dah 2 tahun saya usulkan bersama. Terima kasih hari ini Menteri telah hadir menjawab soalan saya lah. Sebenarnya isu pakaian ni bukan sekadar tahun 1 dan tahun 1. Saya cadangkan pelajar-pelajar orang asli keseluruhannya, saya ingat tak sampai dalam 40,000 pelajar orang asli dibekalkan pakaian sekolah. Sebab ini kritikal. Untuk Berhormat TPM, saya telah dihubungi oleh sekolah
untuk bantu membukakan pilihan sekolah. Tak kemalu kerjaan kita, seolah-olah kita tak cari orang asli. So di dawan ini saya mohon supaya Menteri tolong bekalkan pilihan sekolah untuk kesemua pelajar orang asli. Terima kasih. InsyaAllah atas keperhatian Yang Berhormat. Ya. Lepas ni kita keluar, saya bawa Yang Berhormat jumpa dengan Ketua Pengarah. Ya. Ketua bantu terus. Ya. Bukan itu saja Yang Berhormat, ya, umpamanya. Ya. Kita juga membantu pengangkutan murid sekolah. Ya, murid sekolah orang asli ke sekolah-sekolah. Ini peruntukan untuk pengangkutan je, bukan saja darat tetapi juga air. 46 juta kita sediakan untuk orang asli. Ya. Yang keduanya, wang saku RM4 satu hari yang pergi sekolah. Peruntukan seluruhnya 10 juta, ya Muhammad. Makanan murid di pendalaman kita sediakan 4.5 juta. Pembayaran untuk masuk ke universiti kita sediakan selain pada apa yang dibantu oleh kerajaan yang 7.5 juta untuk mereka. Dan juran pelbagai 1.7 juta. Yang Muhammad, saya pastikan insya-Allah di zaman saya menjadi menteri KKDW ini, saya akan menaikkan taraf kehidupan orang asli dan memberikan kemudahan orang asli di seluruh negara. InsyaAllah. Ini azam saya. Saya beruntung kerana Ketua Pengarahnya adalah orang asli sendiri. Seorang wanita bersih. Dan beliau dibantu oleh timbalan yang bertubuh Dewan Rakyat. Juga orang asli. Kebetulan abang pada beliau. Pro bono. Free of charge. Ya. Kami lakukan perkara ini di luar skop bidang tugas yang biasa. Untuk membantu orang asli. Yakinlah. InsyaAllah. Saya bukan setakat berada di bilik hawa dingin dan kursi empuk saja untuk membincangkan dan melaksanakan dasar dan pelaksanaan program orang asli. Saya turun ke bawah. InsyaAllah. Tapi ada tahap-tahapnya yang kita lakukan sebab kita ada kekangan. Tetapi yakinlah Yang Muhammad, saya akan lakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat orang asli di negara kita. InsyaAllah. Saya juga ingin menyentuh mengenai pusat Tibet orang asli. Ini kita telah mulakan pusat latihan Jakwa Paya Bungo di Gambang Pahang. Ya. Dan kemudahan-kemudahan sahabat saya Timbalan Perdana Menteri yang menjaga Sabah dan Sarawak. Untuk orang Sabah Sarawak beliau akan jawab, insya-Allah, mengenai perkara yang sama. So Tibet orang asli ini kita ada di Paya Bungo dan dengan kerjasama sebuah syarikat makanan segera kita lakukan juga latihan Tibet ni untuk orang asli di Gombak umpamanya. Dan kita juga akan perbanyakkan lagi peluang-peluang untuk mereka belajar di Tibet-Tibet yang lain. Tetapi yang penting, apa yang telah kita lakukan, kerana kebetulan saya adalah pengurusi Majlis Tibet Negara, untuk Tibet kali ini kita tidak menjadikan SPM sebagai asas untuk kemasukan ke Tibet. Pertama untuk orang asli. Walaupun tanpa SPM, kita akan Tibetkan mereka. Termasuk pelajar-pelajar daripada Mahat Tahfiz yang hafal 30 juzuk, tidak ada SPM, kita akan Tibetkan mereka supaya mereka mempunyai potential employability dengan izin, mempunyai potensi untuk memperoleh pekerjaan di luar. Dan ini kita lakukan juga untuk orang asli. Dan keistimewaan untuk orang asli ini ialah kerana mereka mempunyai bakat yang semula jadi dalam kerja-kerja halus ni, ya, terutamanya di seni keras tangan dan sebagainya. Tetapi di dalam teknologi baru, mereka juga terkenal sebagai masyarakat atau guna tenaga yang sangat teliti dalam kerja-kerja yang halus. Ya. Dari segi perkhidmatan kesihatan, kita tahu bahawa di Gombak ada sebuah hospital khusus untuk orang asli. Dulu ianya diletakkan di bawah Jakwa, tetapi kini atas usaha kerajaan, ianya diletakkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan semuanya telah ditambah baik dan ini telah
dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik khusus untuk orang-orang asli. Di kalangan usahawan, kita juga mempunyai program usahawan khas untuk orang asli. Tahun lepas saja seramai 618 orang usahawan orang asli telah diberikan latihan dan diberikan dana, sama ada pinjaman ataupun outright grant dengan izin kepada mereka. Dan insya-Allah kita akan terus tambahkan usaha-usaha untuk menambahkan usahawan orang asli. Dari segi perjawatan JAKWA, Jabatan Orang Asli, sebanyak 953 jawatan telah diwujudkan, ya. Dan 827 pengisian telah dibuat, tetapi kita lihat di sana terdapat 126 kekosongan. Saya telah mengadakan perbincangan dengan Ketua Siswa Kementerian dan juga Ketua Pengarah JAKWA. Kita akan mengisi sekurang-kurangnya 95% daripada establishment ini dengan jawatan-jawatan ini, kerana kita mahu JAKWA melakukan program-programnya dengan segera dan berkesan apabila semua jawatan berkenaan diisi. Begitulah juga perkara-perkara lain, termasuklah di Dewan Yang Mulia ini pernah disarankan agar Akta 134, Akta Orang Asli ini dikaji semula. Saya ingin memaklumkan bahawa KKDW telah pun buat tawaran terbuka pada firma-firma kewangan untuk dilantik sebagai firma guaman bagi melihat akta baru orang asli ini. Dan kita yakin di bawah akta baru ini kebajikan untuk orang-orang asli ini akan melibatkan di seluruh negara, kerana terdapat 272 kampung orang asli yang mempunyai keluasan tanah sekitar 80,600 hektar, dan kita harap jumlah berkenaan akan ditambah luaskan dengan pelibatan kawasan raya untuk orang asli, kerana kita faham bahawa itu adalah kaedah dan cara mereka untuk berkehidupan. Dan salah sebuah agensi di luar KKDW tetapi menjadi tanggungjawab saya ialah NADMA, iaitu agensi bencana negara, di mana Senator Tuan Abun Sui Anyit bertanya dan meminta agar NADMA mengambil tindakan segera berkenaan dengan aduan bencana banjir oleh penduduk di Kampung Balaga di Sarawak. Kebetulan sekarang ni musim hujan di Sarawak, ya, di Balaga khususnya, tetapi di utara Semenanjung, ya, musim panas. Jadi saya ingin menyebutkan bahawa NADMA, Ketua Pengarahnya juga ada dalam Dewan Yang Mulia ini. Beliau mendengar jawapan saya ini dan beliau akan mengambil tindakan bahawa NADMA akan terus bekerjasama melakukan penyelarasan dalam tindakan pengurusan bencana, termasuk dalam pasca bencana. Dan bagi bantuan pembaikan dan pembinaan rumah, umpamanya, memang ada sedikit kekeliruan di mana untuk bantuan pembinaan rumah ni kita akan selaraskan dengan KKDW dan juga ICU, Jabatan Perdana Menteri, dan insya-Allah kita akan menambahkan peruntukan yang ada kepada kedua-dua agensi ini, dan insya-Allah kita akan segerakannya. Dan ANMA juga melalui kumpulan wang amanah bantuan bencana negara telah menyalurkan 2.25 juta juga peruntukan pada jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak untuk digunakan dalam menghadapi bencana, termasuk bagi menangani persoalan banjir. Tentu yang betul, saya ingin mengambil kesempatan di sini dalam keadaan cuaca panas sekarang ni, saya ingin melaporkan ianya
juga di bawah NADMA dan MET. Ya. Saya ingin memaklumkan ini latest information dengan izin di Dewan Yang Mulia ini. Semalam 24 bulan Mac, kawasan-kawasan yang mengalami kepanasan melampau ialah di daerah Hulu Perak, di Negeri Perak, Cuping di Perlis, Beaufort di Sabah. Saya ingin menyebutkan bahawa sekarang ini terdapat dua isu utama, iaitu di mana cuaca panas tahap 2 atau gelombang haba ni dengan suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius, dan kita akan kategorikan perkara ini seperti berikut dengan izin. Ini di luar daripada penggulungan tetapi ada kaitan dengan NADMA Untuk rujukan tahap 1 iaitu berjaga-jaga, tahap berjaga-jaga suhu maksimum harian ialah antara 35 darjah sentigrad hingga 37 darjah sentigrad, dan tahap ini adalah tahap jaga-jaga sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Tahap kedua iaitu gelombang haba suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius, juga sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan yang paling bahaya ialah tahap 3 iaitu gelombang haba ekstrim suhu maksimum harian melebihi 40 darjah Celsius 3 hari juga. Setakat ini 1 kematian telah berlaku kerana strok haba, berlaku pada 2 hari bulan, seorang lelaki umur 22 tahun dan berlaku di daerah Maran Pahang. Saya ingin mengingatkan di Dewan Yang Mulia ini untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kini adalah bulan Ramadan. Kita ingin memberitahu bahawa kita bersyukur kerana kita belum berada di tahap ketiga, iaitu gelombang haba yang ekstrim. Namun ini boleh berlaku bila-bila masa. Jika kita lihat bahawa climate change dengan izin dan juga berlakunya penipisan ozon menyebabkan negara kita juga tidak terlepas daripada cuaca panas yang ekstrim ini. Mudah-mudahan kita berusaha dengan cara yang terbaik, termasuk pembenihan awan yang dilakukan oleh NADMA dengan kerjasama Tentera Udara Diraja Malaysia di beberapa kawasan tertentu, dan kita akan teruskan usaha-usaha yang demikian. Datuk Yang Betul, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak walaupun saya diberikan 30 minit, tapi cuma ada satu soalan tanya tentang cuaca panas ni dengan izin. Okey, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri ada beritahu tentang cuaca tahap 1, 2, 3. Ya. Katakanlah kalau dia naik antara tahap 2 nak pergi ke 3, adakah kerajaan berhasrat untuk mengurangkan bil TNB sebab ramai boleh duduk di rumah dan dengan pasang aircon? Itu cadangan. Ya, terima kasih. Satu soalan yang sangat tepat, kerana yang akan menjawab ialah menteri yang bertanggungjawab. InsyaAllah. Tuan Yang Ketua, mohon satu soalan berkaitan dengan pembinaan awan yang tadi Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Setiap kali kita buat pembinaan awan ni, menelan berapa banyak kos yang perlu kita lakukan, kerja kena tanggung kos ni? Pastinya akan lebih murah kalau Datuk Syamuddin dapat turut membiayainya. Tetapi sebenarnya kosnya tiap-tiap sekali aktiviti pembenihan itu kurang RM100,000. Dan kita lakukan di kawasan-kawasan yang mempunyai, terutamanya kawasan yang berdekatan dengan tadahan hujan. Tapi kami menghadapi masalah yang betul kerana satu, awan tidak ada di kawasan yang berkenaan. Yang kedua, tiupan angin tu. Kadang-kadang tiupan angin ni kita harapkan menuju ke kawasan tadahan hujan, tetapi dia pergi ke kawasan lain. Itulah sebabnya bila kita buat pembenihan awan di utara, yang hujannya di Kuala Lumpur.
Ya? Jadi kerana tiupan itu. Jadi saya tidak tahu sama ada konsultan cuaca boleh weather consultant dengan izin YB Senator Datuk Isyamuddin mungkin boleh bertemu dengan saya selepas ni untuk mencari yang terbaik. Tapi cara seriusnya ialah bahawa kita akan meneruskan usaha-usaha untuk melakukan pembenihan ini dan bergantung pada di mana awan itu berada. Dan tidak semua awan membawa hujan. Ya? Jadi kita menggunakan pakar-pakar pada MET untuk melakukan pembenihan awan berkenaan.